Okey, kita nak buat ulang kaji sikit sambil buat latihan, kita boleh buat revision lah. Okey, keperluan bahan merentas membran plasma. Mungkin ada yang tak masuk kelas iaitu so sekurang-kurangnya bincang ini dapat gambaran sikit lah. Okay. Dia selalunya setiap kali habis bab, saya akan bagi soalan berbentuk SPM. Okay, soalan berbentuk SPM supaya kamu bersedia dengan soalan-soalan yang akan diberikan waktu peperiksaan lah. Okay. So modul ni sebagai membantu lah. Kalau ikut sekolah-sekolah lain, mereka bagi buat nota. Nota yang kena bertulis banyak. Jadi saya kesian nak suruh kamu buat nota, nak salin pada buku teks. Jadi macam banyak kerja. Tetapi sebenarnya itulah cara nak jadi pandai. Baca dan salin, buat nota ringkas. Okay, memandangkan saya kesian kat kamu, tak suruh buat nota bagi modul pun tak apa nak boleh jawab. So kita go on dengan modul dulu. Okay. So untuk membran plasma ni, kita dah tahu dia mengawal pergerakan keluar masuk bahan berbanding dengan dinding sel. Dinding sel tu semua boleh lalu, keluar masuk dia tak kisah. Dia mengawal keluar masuk bahan, dia juga berperanan menjadi barrier ataupun memisahkan antara luar sel dengan dalam sel. Okay. So kita tengok keperluan pergerakan bahan merentas membran plasma ni, dia bagi satu contoh sel lah. Ini sel apa ni agak-agak ni, Najla? Sel haiwan ke sel tumbuhan ni kita tengok ni? Haiwan. Sel haiwan. Betul lah, jangan duk sel haiwan Contohnya sel haiwan lah, kalau tengok sini. Bentuk dia tak dia tak ada dinding sel, bentuk dia macam tak segi lah. Kalau sel haiwan ni, sel tumbuhan ni dia bentuk dia macam kotak sikit. Lepas tu dia ada satu lagi lapisan di luar ni, dinding sel, tapi ini tak ada. Jadi ni sel haiwan lah. So untuk sel haiwan ataupun sel tumbuhan, dia ada keperluan bahan merentas membran plasma ni. Pasal apa Tuhan ciptakan bahan merentas membran plasma ni perlu berlaku di dalam sel haiwan tersebut. Kenapa perlu ada bahan keluar masuk? Kenapa perlu buat benda tu? Tak bolehkah buat seketui siap-siap, duduk dalam tu sampai mati? Okay, inilah keperluan bahan. Kenapa perlu ada bahan yang boleh masuk dan keluar ke dalam sel tersebut? Okay, contoh sel banyaklah, sel otot, sel darah putih, sel saraf. Tapi kalau organisma, mikroorganisma, ameba, paramecium, itu adalah contoh-contoh sel lah. Sebab mereka tu adalah organisma unisel. Okay, satu sel. Okay, satu sel. Okay, satu sel. Alright. So, keperluan pergerakan dia yang pertama untuk mengambil apa? Ni. Ni apa? H2O. Air. Okay. Ayak. Ni H2O ni ayak. Okay. Pengambilan dan kehilangan air. Ayak penting lah. Macam kita juga. Okay. Ayak boleh keluar masuk dengan mudah di sini. Masuk dan keluar dengan mudah. Penting lah untuk kehidupan ni, memang ayak penting. Jadi membran plasma ni dia membenarkan keluar masuk air untuk kemandirian, untuk organisma unisel tu ataupun untuk sel tu hidup, survive. Seterusnya tengok B. Hormon. Okay, hormon ni bila dia keluar masuk, okay, proses kita panggil sebagai rembesan. Ini mungkin kamu tak dapat lah. Ini kita panggil sebagai rembesan. Okay, rembesan. Rembesan ni macam dia melepaskan keluar lah. Dia keluar. Dia rembeskan hormon, bahan kimia. Okay. C. Ni oksigen dengan karbon dioksida ni oksigen siapa? Oksigen karbon dioksida ni apa benda? Apa dia? Tak tepat. Tak tepat. Bukan udara. Ga? Gas. Okay, gas. Okay, gas ni adalah untuk si organisma ni melakukan proses apa? Respirasi. Very good, respirasi. Mereka pun nak hidup, mereka pun berrespirasi. Mengambil oksigen dan dia membebaskan karbon dioksida.
Okay. Kamu boleh conteng-conteng modul kamu tu, jangan biarkan kosong, bersih, saya tak mau. Conteng dengan segala nota-nota di tepi-tepi ni. Saya lebih suka, ada macam-macam catatan di tepi ni. Saya suka nota yang macam, modul yang macam tu. Saya tak suka nota bersih, tulis jawapan je dalam kotak. Saya tak mau. Maksudnya kamu tak study, kamu tak menambah maklumat-maklumat yang penting. Saya tak suka macam tu. Conteng, bagi maklumat. Apa yang cikgu contoh, salin je. Apa yang kamu teringat, salin. Kamu tertanya-tanya apa, tulis di situ. Nanti bila jumpa cikgu, cikgu saya ada tulis sikit dalam modul saya apa benda. Atau saya tak ingat itu, bukan modul, terus tanya cikgu. Okay, gunakan modul tu sebagai macam library kamu lah. Untuk D, glukosa, asid amino, asid lemak, vitamin ni. Okay, ini sebagai apa kita panggil? Kalau note, kalau kita makan, benda-benda tu kita panggil apa? Ya, Nutrisi. nutrien ataupun nutrisi lah. Nutrien ataupun nutrisi Tapi dia lebih tepat nutrisi lah. Nutrisi. Hasil daripada pencernaan makanan, hasil hidrolisis makanan, pemecahan molekul-molekul makanan, dapat glukosa, asid amino, asid lemak, vitamin. Macam kita jugalah. Sel-sel dalam badan kita pun nak juga benda-benda ni. Okay, kita makan nasi, makan kanji, ada kanji dapat glukosa, ataupun karbohidrat dapat glukosa. Okay, makan lemak dapat asid lemak, makan protein dapat asid amino. So benda-benda ni akan dipanggil sebagai nutrisi yang sel-sel kita nak ambil. Okay, untuk dia punya kemandirian, untuk dia hidup. Okay, E ni apa? Ini kita panggil sebagai ion ion mineral. Okay, ion mineral. Kalium, natrium, kalsium, ferrum, cuprum, ini dalam kimia kamu belajar. Apa ambil kimia? Apa ambil? Semua ambil kimia. Okay, natrium. Contoh macam garam di rumah kita tu, natrium klorida. Ni ada natrium lah ni. Ni natrium. Ni Cl klorida. Klorin. Cikgu Azli, ni bidang Cikgu Azli lah. Tapi bolehlah tahu sikit-sikit saya kan natrium. Ni klorin. Cikgu sains ni kena ada juga asas-asasnya. Okay, ni klorin. Ni natrium. Klorin ni Cl negatif. Kata saya dia tersimbol je. Saya tak ingat sangat dalam kimia ni. Cl negatif. Natrium Na positif. Jadi positif satu jumpa negatif satu sini, dia membatalkan sama-sama dia, dapatlah NaCl ni. Jadi sini satu, sini ni, jadi yang ni dengan yang ni, jadi satu dengan satu, dia habis lah. Lebih kurang macam tu lah. Dalam kimia kamu akan belajar nanti. Natrium itu antara mineral yang kita perlu dalam badan kita. Bila kita makan apa-apa makanan yang mengandungi garam mineral, inilah garam mineral ni yang kita nak ni. Badan kita memerlukan garam mineral. Bukan setakat badan kita, tumbuhan, sel-sel tumbuhan. Dalam tumbuhan pun ada sel-sel xylem, phloem, sel rakan, sel segala macam lah dalam tu. Mereka pun sel parenkima, kolonima, mereka pun memerlukan garam mineral. Tak cukup kalau tanam dekat tanah, tengok pokok-pokok tu kuning, layu, tak segar. Mungkin mereka kekurangan garam mineral, lambat berbuah, lambat berbunga, lambat besar, terbantut. Mereka kekurangan garam mineral. Jadi sebab tu orang bubuh baja, dalam baja ada garam mineral, ada kalium, natrium, kalsium. Tapi benda tu tak diperlukan dalam jumlah yang banyak lah. Kan mereka pun memerlukan air, kan macam kita belajar tadi, mereka pun memerlukan glukosa makanan daripada proses fotosintesis. Kita membincangkan sel ni, jangan ingat satu sel manusia, tengok manusia. Kena tengok haiwan, kena tengok tumbuhan. Sebab haiwan, tumbuhan ni semua adalah bermula daripada satu sel. Okay. Lepas tu F. Okay. Amonia, urea. Ini kita buang daripada badan kita. Bila kita buang daripada badan kita, gunakan proses apa? Urea ni ada dalam air kencing kita, dalam peluh kita. Yes, very good. Perkumuhan. Okay, kita buang. Okay, ini antara keperluan lah. Pasal apa Tuhan ciptakan membran plasma dan kenapa perlu ada dia boleh membenarkan bahan keluar masuk sebab nak benda-benda ni lah. Benda-benda ni perlu berlaku dalam dia punya kata apa? Daily life dia. Ada pengambilan air, boleh berrespirasi, keperluan nutrisi keluar masuk macam kita jugalah, keperluan ion nak masuk keluar.
Okay, pertumbuhan, nak buang, tak boleh simpan dalam dia punya tu. Contoh kalau dia makan ke, penyatinjaan, dia tak penyatinjaan, dia buang bahan-bahan yang dia tak guna, toksik. Okay. Perembesan, dia nak keluarkan hormon kepada sel-sel sekitarnya. Okay. Ini antara contoh-contoh lah. Okay. Kenapa perlu ada pergerakan bahan keluar masuk daripada sel tersebut. Ini komponen membran plasma. Singer and Nicholson mengemukakan model apa ni? Ingat model apa? Ni ada dalam buku semua ni. Kalau baca jumpa lah. Model Mosaic apa? Bendalir. Ni model Bendalir. model Mosaic bendalir. Okay. Ni susunan dia macam mozaik ni. Macam tile kita, tile rumah kita tu. Okay, dia susun atas lantai tu macam mozaik. Macam mozaik lantai tu tapi dia bendalir. Dia bukan mozaik yang keras macam sekeping papan. Kan tile kita ni dia keras. Sekeping, susun, boleh pijak. Tapi mozaik ni mozaik yang bendalir, mozaik yang berayak, yang lembek-lembek macam tu lah maksud dia. Susun cantik. Sebiji. Kalau tile rumah kita susun macam ni. Time kita kat dapur, kat bilik ayak. Ni mozaik yang keras, berpejal. Ini mozaik yang bendalir. Faham lah? Saya ulang sikit-sikit lah bagi yang tak masuk kelas tu. Najla dengan Anissa tak masuk betul ni. Jadi ada dapat gambaran sikit lah. Okay. Membran sel ni terdiri daripada apa? Komponen yang paling penting sekali di sini. Adrena, kalau ingat kita belajar itu. Yang ni bermula huruf F. Yang ni bermula huruf P. Very good. Phospholipid. Dan ini protein. Okey. Ini komponen yang paling penting lah yang ada dekat situ. Dekat membran sel kita. Saya ulang balik bagi pelajar-pelajar yang tak masuk. Nisa dengan Najla itu ni. Okey. Membran sel yang diambil ni adalah di sini lah. Kita ambil sikit di sini. Kita ambil sikit di bahagian ni. Kita ambil sikit bahagian ni. Kita kerat sikit. Cipu aja kita kerat. Jadi bila kita kerat situ, dia bila dibesarkannya, rupa dia lebih kurang macam ni lah. Bentuk dia lebih kurang macam tu. Dia contoh macam ni, bentuk dia panjang macam ni. Ni kalau sambung lagi ni jadi macam ni lah. Dalam ni ada nukleus semua. Ni di luar sel. Ini dalam sel. Macam tu. Tapi ni dia besarkan lah. Itu kita nak belajar tentang membran sel ni ataupun membran plasma tu. Kita panggil membran plasma lah. Okay. Okay. So sekarang ni itu rupa dia bila dibesarkan. Sebesar-besarnya dia ada rupa dia macam tu. Okay. Sifat dia. Okay. Bersifat kita panggil sebagai bersifat bendalir. Okay. Bersifat bendalir. Okay. Molekul apa yang boleh bergerak? Okay, molekul fosfolipid boleh bergerak bebas. Ini molekul-molekul fosfolipid ni di atas ni. Ini satu lapisan fosfolipid, satu lapisan fosfolipid. Jadi ada dua lapisan lah. Dua lapisan fosfolipid. Dua lapisan satu lapisan. So sebab tu kita panggil dwi fosfolipid. Dia main daripada perkataan dwi. Dwi ni maksudnya dua. Lapisan atas, lapisan bawah. Tu belum bincang lagi dia punya kepala ekor tu. Lepas tu saya ada bincang dengan Adriana. Kepala dia ekor, sifat-sifat dia. Okay. Corak. Okay, tengok corak. Dah selesai. Tengok corak pula. Corak. Corak apa kita panggil? Mozaik. Okay, corak mozaik. Macam mozaik lantai tu lah. Kita panggil tile.
Oh, rumah aku nak pasang tile lah, tak pasang tingkat getah dia kot. Maksudnya nak upgrade sikit, raya ni nak pasang tile. Okey. Nak buang tingkat getah, nak pasang tile. Tapi susah sikit lah, nak kena beli simen, nak beli tile, berapa keping, nak kena kira. Kita panggil tile. Tapi bahasa yang tile tu bahasa Inggeris. Tile, T-I-L-E, tile. Tapi kalau istilah kita, dia adalah mozaik. Okay, mozaik. Mozaik. Tersusun kotak-kotak tu. Okay. Mozaik bendalir, mozaik. Tapi mozaik yang cecair, yang dia lembut-lembut. Dia terdiri daripada bendalir lah. Bukan daripada pepejar yang keras macam rumah kita tu. Okay. Molekul apa yang terbenam di celah-celah ni? Apa molekul yang terbenam sini? Molekul. Ni. Ni molekul apa kita panggil? Ni molekul apa terbenam? Protein. Yes, very good. Molekul protein. Molekul protein yang terbenam Molekul protein terbenam. Ni protein. Ni protein. Ni protein. Ni protein. Dia terbenam di celah-celah tu. Celah-celah fosfolipid tu dia terbenam. Okey, di antara molekul-molekul tu membentuk corak. Di antara molekul-molekul fosfolipid membentuk corak mozaik. Okey. Kalau ada jawapan-jawapan lain, tanya cikgu. Kasih tahu jawapan ni betul tak? Tanya Bila. Okey. Kadang-kadang dia biasa keluar soalan, sila huraikan. Okay, sila huraikan komponen membran plasma berdasarkan model mozaik bendalir. Dia keluar dalam soalan esei. Berkenaan cerita benda ni lah. Okay. Kena cerita ni kalau soalan esei dapatlah boleh pergi sampai ke 8 markah. Banyak benda juga tu boleh cerita. Sehingga Nicholson mengemukakan model mozaik ni. Okay, model mozaik ni terdiri daripada 2 lapisan fosfolipid. Okay, bahagian atas satu lapisan, bahagian bawah satu lapisan. Model ini bersifat bendalir di mana di celah-celahnya tersusun molekul protein yang terbenam. Cerita goreng-goreng insya-Allah boleh dapat 6-8 markah. Sebab tu kita kena go through sehalus-halus mungkin. Jangan pandang sebelah mata je. Okay, insya-Allah dapat gambaran ni. Ada apa-apa nak tanya nak takat ni? Sat je masa tengok, laju. Ada cikgu. Ada nah, cantik. Masa sangat laju. Oh. Kata dah akhir zaman dah. Kiamat dah masa laju. Tu pun jangan haram tak bangkit tidur lagi. Okay, mana bangkit tidur? Malam main game je kerja. Okey, seterusnya kita tengok komponen membran plasma. Okey, komponen membran plasma, insya-Allah saya kena labelkan ABC ni lah. Okey, saya buat ni senang. Saya buat A, B, C, D, E, F. Okey, A tu apa? Okay, ni kita tahu dah ni. Okey, siasat. Ni protein. Terbenam ni semua protein. Ni kan ni dia tanya hak ni. Hak ada tergantung-gantung, bergayut-gayut di situ. Ion. Glyco apa? Glyco apa agak-agak? Glyco, ini glyco, ini apa? Ini kita tahu dah. Ini protein kan? So glycoprotein. Glyco. Yang ni glyco atas ni. Protein kat bawah ni. Gabungan glyco dengan protein. Okay, glyco tu glycogen, karbohidrat. Karbohidrat simpanan. Glycogen ni. Okay. Dia karbohidrat lah. Contoh-contoh sikit ni. Asas kena kuat. Okay, glyco ni karbohidrat. Adik-beradik karbohidrat lah. Karbohidrat simpanan. Okay. Dia main daripada karbohidrat. Okay. Glycogen, glyco campur dengan protein. Lepas tu B.
B ni senang lah. Dui lapisan fosfolipid. Wait, Ada bagi jawapan lain tak? Kamu jangan jawab fosfolipid saja sebab dia labelkan dua ni. Ni satu, ni dua. Jadi dua lapisan lah. Okey. Lepas tu C. Mungkin ada kawan-kawan yang baru masuk ni. Okey, dia pun heran apa nama ni. Okey, fosfor ni ini daripada fosfat. Lipid ni lemak. Lebih kurang macam tu lah. Okey, adik-beradik lemak ni fosfat. Gabungan lah fosfolipid dan lemak. Okey. Bagi yang tak join kelas 1 lah. Kalau ikut mereka join perbincangan ni pun dah boleh faham. Okey, yang ni. Okay, untuk yang ni apa? Ini kita tahu dah protein. Yang terbenam-terbenam ni memang protein. Tapi dia protein apa? Dia ada dua jenis protein. Ingat tak Rena kita belajar? Ni protein apa? Dia beza dengan yang D ni. Protein apa? Kalau tengok. protein liang, protein Dia ada dua jenis ni. protein pembawa. Protein pembawa. Kalau D ni protein liang. Beza. Okey, satu pembawa, satu liang. Beza ke mana? Ini liang. Ini pembawa. Liang tu kita nampak dia ada laluan ni, celah-celah ni. Ada laluan, ada okey, ada laluan. Mana je laluan? Ada laluan, ada liang. Laluan. Ada pembukaan ni. Celah-celah ni. Itu protein liang kita panggil. Protein pembawa ni tak ada, tapi biasanya dia ada bentuk khas untuk dia bergabung dengan benda yang nak masuk ataupun keluar tu. Macam itu ni saya contoh tentang macam immigration lah. Dia mengawal keluar masuk bahan. Okay, tak semua bahan. Ada bahan boleh masuk terus ikut sini. Keluar ikut sini. Ada bahan yang kena lalu ikut protein liang. Ada bahan yang kena lalu ikut protein pembawa. Jadi benda tu kita akan belajar di next kelas lah. Ini tak done. Tengok gaya tak done lah. Memang tak done. Kita buat latihan pun tak apa. Janji faham. Kita belajar banyak-banyak habis tak faham tak guna juga. Okay. Tapi jangan tertinggal sangat. Pun tak guna juga. Kolesterol. Okay. F ni adalah kolesterol. Kolesterol semua bisa dengar lah. Okay. Adik-adik lemak lah kolesterol ni. Ada juga kolesterol tersusun di situ. Dan atas kali ni okey, glyco apa? Lipid. Okey. Glycolipid. Lipid tu kita dah tahu dah, lemak. Glyco tu daripada karbohidrat. Kan lemak sini. Ada kita bisa jumpa ada lemak ni. Jadi dia gabung-gabung waktu je, pusing-pusing waktu je. Glyco ada di sini. Lipid di sini. Geng-geng tu je depa ada duduk berhimpun dalam tu. Protein ni. Jadi sepatutnya tidak jadi masalah lah. Bukan main benda-benda hot pelik-pelik nama yang tak ketahuan apa tu. So sepatutnya kalau nak melabelkan membran plasma ni, kamu boleh label lah membran fluid fosfolipid ni. Okay, jom kita tengok sikit lagi. Okay, saya ambil dalam 2-3 minit lagi. Fungsi komponen membran plasma. Okay. Fungsi komponen membran plasma. Karbohidrat. Okay. Karbohidrat di permukaan tu mungkin yang kamu tak dapat. Biasanya dia terdiri daripada oligosakarida. Oligosakarida. Okay. Oligosakarida.
Ada sejenis karbohidrat lah. Karbohidrat ni banyak, polisakarida, monosakarida, disakarida. Ini adalah oligosakarida. Okay, buat masa ni kamu ambil tahu dulu nama dia oligosakarida. Nanti label kamu tak payah tahu dalam sangat lah. Kamu tahu itu cukup oligosakarida. Okay, dan sekedar mungkin berdepan nanti kalau ada benda tu saya kaitkan sikit lah macam mana karbohidrat. Apa itu polisakarida, oligosakarida, monosakarida, semua kita akan contoh next kelas lah. Okay, nak contoh ni mungkin tak sempat. Okay, apa fungsi dia? Dia adalah untuk pengecaman sel. Pengecaman sel. Okay, dia nak mengecam. Pengecaman ni maksudnya dia nak menentukan fungsi pengecaman sel. Okay, dia bantulah. Okay, glycoprotein, glycolipid. Nampak yang kita jumpa di atas ni dah ni. Karbohidrat yang saya sebut tadi ni. Okay, ni karbohidrat ni. Dia ada fungsi dia, Tuhan ciptakan. Okay, untuk membantu dalam fungsi pengecaman sel. Sel-sel tu nak membuat kita nak camkan sel tu apalah di luar tu. Jadi bila ada oligosakarida ni, okay, dapat dicam lah, pengecaman tu dapat berlaku. Seterusnya B. B ni fosfolipid. Okay, fosfolipid. Yang ni lah fosfolipid ni. Ni dia labelkan ni fosfolipid ni. Okay, kalau kamu contengkan modul kamu akan lebih jelas kalau kamu study. Kalau kamu just mengisi ruang kosong dalam tu, terkebil-kebil bila baca nanti. Conteng-conteng, sebab tu saya suka menconteng kita punya nota. Senang kita nak faham. Okay, molekul fosfolipid disusun dalam molekul dwi lapisan. Ni ada dalam buku teks semua. Dwi Lapisan. lapisan. Kalau kamu rajin korek buku teks, dia sedut daripada buku teks je ni. Dia membolehkan bahan apa? Bahan apa yang nak larut, nak boleh lalu fosfolipid tu? Larut lipid. Larut lipid ataupun juga larut lipid ataupun larut lemak. Boleh lalu ikut dia lah. Okay. Dia menghalang. Dia membolehkan menghalang bahan yang larut air meresap ke dalam dan keluar sel dan memberi sifat bendalir kepada membran lah. Dia memberi ciri-ciri bendalir. Okay, dia macam, dia bukan keras, dia statik, dia macam, bendalir ni macam benda yang bergerak, yang berayak, dia boleh fleksibel. Okay. Sebab tu kalau kita tengok molekul ni dibentuk daripada fosfat dan lipid. Jadi dia boleh membenarkan bahan-bahan yang larut lipid lah ikut celah dia. Macam dia jaga kroni dia lah. Okay, geng-geng dia saja boleh lalu. Yang larut ayak, dia tak bagi. Siapa geng-geng yang larut lipid, boleh lalu. Sebab mereka pun dibentuk daripada fosfolipid. Okay. Inilah dia punya kepala fosfat. Kepala ni fosfat. Okay. Berkutub hidrofilik. Okay. Menghadap persekitaran berair. Hidrofilik ni, itu kita kata apa? Dia filik ni maksudnya feeling lah, dia suka air. Okay. Tertarik kepada air. Hydrophobic. Okay. Phobia. Ingat cara macam tu lah. Dia tak suka. Okay. Dia menghadap sebelah dalam. Ni kan ni dalam. Ni luar. Ni dalam. Ni luar. Ni masuk di bahagian tengah ni kan macam tu lebih kurang lah. Macam tu. Hydrophilic dan hydrophobic. Hydro ni air. Okay. Jadi ada mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang berbeza lah. Kita tengok C. Protein liang. Okay, dia membentuk saluran ataupun liang lah. Yang ni saluran ataupun liang. Biasanya ada protein ataupun liang.
untuk mengangkut molekul kecil dan berkutub. Kecil, berkutub lah. Okay. Dia boleh lalu ikut situ. Satu lagi, kalau protein yang nama dia protein pembawa, bahan-bahan yang khusus. Ada bahan-bahan special yang boleh lalu dia. Nanti kita akan belajar di level seterusnya dengan mengubah yang kita panggil sebagai tapak spesifik. Okay. Dia ada satu tapak khas yang akan diubah bentuk dia supaya dia boleh bind, boleh combine, boleh bergabung. Okay. Untuk bergabung dengan bahan-bahan. Jadi bila bergabung boleh masuklah bahan tersebut. Dia ada lubang-lubang, dia siap dah. Itu sifat protein pembawa. Kalau protein liang ni dia ada liang, dia ada saluran. Lalu je lah. Dia macam terbuka, ternganga macam tu. Okay, dan satu lagi kolesterol. Okay, yang kecil-kecil ni. Dia memberi fleksibel. Okay, ni kalau kamu tengok dalam buku teks semua dapat jawapan, saya nak cepat aku tak dan. Habis ni lagi dia kelas lain pula. Pasal kena marah cikgu lain, awak masuk lambat sangat. Okay. Mengawal sifat bendalir. Jadi bila ada kolesterol ni, sifat-sifat bendalir dia tu, okay, dia dapat dikawal lah dengan perubahan suhu. Ini ciri-ciri komponen-komponen yang membentuk membran plasma lah. Masa apa lah? BM. Saya tambah sikit, ada bawah ni. Tambah sikit lagi. Membran plasma ni bersifat telak memilih. Lagi saya buat ke Cikgu Alih. Cikgu Alih kan? Ya. Dia hanya, saya buat ada terlewat sikit, membenarkan bahan-bahan terpilih sajalah. Okay, sebab tu kita panggil telak memilih. Okay, bahan-bahan tertentu saja dia memilih. Ataupun satu istilah lain kita panggil separa telak. Boleh juga kita guna istilah separa telak. Bukan semua boleh lalu. Telak tu boleh lalu. Jadi kalau separa telak, sesetengahnya. Separa tu maksudnya sesetengah. Telak memilih maksudnya dia pilih-pilih bahan lah yang boleh lalu. Boleh telak, boleh lalu ikut dia. Okay, bahan-bahan terpilih. Okay, membran plasma punya sifat telak memilih. Pasal apa? Sebab struktur dia tu. Okay, dia terdiri daripada lapisan fosfolipid dan juga protein. Okay, lapisan fosfolipid dan juga protein. Itulah yang menyebabkan dia kena pilih. Benda ni boleh lalu, benda ni tak boleh lalu. Tu soalan mungkin tanyalah. Objektif. Kenapakah membran plasma mempunyai sifat-sifat memilih? Dia tak membenarkan semua bahan melalui dia. Sebab ada struktur ni yang special, iaitu lapisan fosfolipid dan juga protein. Mereka ni lah yang menentukan bahan apa boleh keluar, bahan apa yang masuk. Okay, setakat tu saya rasa kelas sini ada apa-apa nak tanya tak anak-anak semua? Tak ada cikgu. Okey, ada. Kalau ada boleh PM tulis dalam grup. Jangan PM. Tapi lah PM dalam grup boleh bincang. Jangan rasa malu. Jangan rasa aku tak tahu. Orang lain tahu tu. Sebenarnya tak payah. Memang apa yang kita tanya tu sebenarnya orang lain pun tak tahu. Tanya aja. Jadi bila berkongsi, kawan-kawan siap-siap boleh bagi idea. Kalau dapat jawapan, orang lain pun dapat ilmu. Kita akan jadi lebih pandai. Terima kasih banyak yang kenal saya. Adriana, Najla, Anissa. InsyaAllah jumpa lagi. Next class. Thank you so much. Semoga menjadi anak-anak yang cemerlang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.